So hari ni sebelum kita masuk soalan yang susah tu, kita rumuskan balik apa yang awak dah belajar sepanjang tajuk 5 ni. Okey, pertama sekali yang awak dah belajar adalah, pertama sekali ya, mula-mula kelas kita, mula-mula dulu kita belajar tentang, mula-mula kita kenal sifat-sifat bulatan, sifat-sifat perentas. Itu yang pertama, kelas kita yang pertama. Kelas kita yang kedua, kita belajar lilitan ni kita belajar formula lilitan dan juga luas bulatan. Kelas yang kedua. Okey, dan kelas yang ketiga kita belajar yang ini yang minggu lepas. Bukan kita belajarlah, awak belajar ya sebab kita tak ada kelas minggu lepas. So minggu lepas awak belajar panjang lengkuk dan juga luas sektor. Yang mana saya nampak ada pelajar yang dia faham, dia boleh buat, ada tu masih blur-blur. Okey, walaupun saya tak return balik assignment awak, tapi saya dah tengok awak buat. Okey, saya dah tengok awak jawab. Jadi jangan ingat saya tak return tu saya tak semak. Salah ya, saya sentiasa semak, cuma saya tak sempat return. Okey, jadi sekarang ni untuk yang pertama kita kena tahu ni lilitan bulatan. Lilitan bulatan ada dua formula. Satu formula yang menggunakan diameter, satu formula yang menggunakan jejari kat sini. Ni diameter saya highlightkan, satu lagi jejari. Tapi normally kita guna formula yang bawah ni, yang ada jejari, sebab soalan kebanyakannya dia lebih suka bagi jejari berbanding diameter. Okey, itu lilitan. Jadi ingat, lilitan adalah formulanya 2 pi j. Tutup mata, ingat lilitan 2 pi j. Okey, memang dia bagi dalam periksa. Memang dia bagi formula ni dalam periksa. Tapi kalau dia bagi tanpa awak faham, awak mesti tak boleh buat juga. So awak kena faham, dan kalau awak boleh hafal lagi bagus ya, lagi cepat awak jawab. Okey, kemudian yang kedua yang kita belajar adalah luas bulatan. Luas bulatan formulanya pi j kuasa 2. Okey, tutup mata. Luas bulatan pi j kuasa 2. Jangan tertukar dengan lilitan. Okey, jadi kita kadang-kadang pelajar confuse, cikgu yang mana satu luas, yang mana satu lilitan. Okey, sekarang saya lukis dekat sini. Kat bawah ni okey, ini namanya bulatan. Yang bulat warna hijau ni bulatan. Okey, sekarang saya highlightkan bulatan ni. Ambil color ni. Saya colorkan ni. Okey, semua ni yang warna kuning ni satu bulatan ni. Satu bulatan ni ni bulat ni dalam yang warna kuning ni. Yang warna kuning ni adalah luas bulatan. Okey, bila dia minta yang warna kuning ni, kita pakailah formula yang ini, pi j kuasa 2. Macam tu. Okey, lilitan yang mana cikgu? Lilitan yang color hijau ni, kat luar ni. Lilitan ni dia macam perimeter lah, dia macam ukur lilit. Maknanya yang kat luar tu perimeter lah pada bulatan tu. Jadi kalau dia kata luas, kita pakai formula luas ni. Kan? Kalau dia kata lilitan yang mana? Yang color hijau ni kan? Yang color hijau ni, so kita pakai formula antara dua ni. Ikut mana dia bagi. Kalau dia bagi diameter, kita pakai pi d. Kalau dia bagi jejari, kita pakai 2 pi j. Okay, yang ni senang lagi lah. Lilitan dengan luas tu dia senang. Apa yang saya nampak, awak confuse sebenarnya. Awak kadang-kadang nak cari bulatan, tapi awak terpakai formula luas sektor. Awak nak cari luas bulatan, terpakai luas sektor. Kalau sektor tu dia sikit, dia macam sekeping pizza yang kita makan tu luas sektor. Sekarang ni bulatan besar gitu. Okey, jadi sebenarnya daripada formula lilitan dan luas bulatan, terbitlah formula kat sebelah dia ni. Terbitlah formula panjang lengkuk dan juga luas sektor. Ni daripada lilitan ni dia ada kat bawah ni, nampak ni. Ni kan. Okey, lilitan, kemudian terbitlah luas sektor. Formula luas sektor. Okey. Jadi kita kena kenal pastilah. Okey, sekarang kalau panjang lengkuk, okey, kat sebelah ni saya lukis okey. Ni panjang lengkuk. Lukis tak apalah, lukislah dua. Okey. Jadi sekarang ni, kalau dia minta panjang lengkuk, okey, kalau satu bulatan warna hijau ni kan, warna hijau kat sini ni, lilitan bulatan lilit satu lah. Kalau panjang lengkuk dia minta separuh, maknanya
Sama ada dia minta yang minor, okay, yang saya highlight ni kat sini, tak harap nampak lah. Sama ada dia minta minor ataupun dia minta major. Lengkuk minor atau lengkuk major. So yang warna biru adalah lengkuk major, yang besar major lah, yang kecil minor. So lengkuk dia ada dua, sama ada dia minta yang minor ataupun yang major. Tapi ayatnya panjang lengkuk. Panjang lengkuk. Sama ada dia minta panjang lengkuk major ataupun panjang lengkuk minor, formula tetap sama. Cuma sudut tu nanti kat sini yang berubah lah. Kalau dia minta lengkuk panjang lengkuk minor, pakailah sudut yang minor. Okay, ada orang nak masuk ke? Sekejap, saya tengok je ya. Ni. Oh, tak ada. Okay. Present balik. Okay, jadi macam tu lah. Jadi awak kena kenal pasti bila dapat soalan, fikir aku nak guna formula yang mana. Macam tu. Okay, kemudian yang seterusnya yang awak belajar pada minggu lepas adalah luar sektor. Kita ambil kali biru Luar sektor. Okay, luar sektor ni luar sektor. Okay, luar sektor ni, yang ni lah yang dalam. Okay, luar sektor pun ada dua. Sektor minor ataupun sektor major. Kalau sektor minor yang kecil. Kan? Kalau sektor major yang besar. Macam kita makan kek kan. Kita makan yang kecil ataupun yang besar. So kita kadang-kadang kalau kita makan tu pernah tak terfikir? Mungkin tak pernah kot. Berapa keluasan kek aku makan ni. Ya, kadang-kadang ada setengah pelajar dia suka berfikir lebih. Semua benda dia nak fikir kan. Jadi macam tengah-tengah makan kek ni, berapa katnya luas kek ni? Apakah formula yang digunakan? Contohnya. So inilah formula dia. Jadi ini adalah formula asal dia. Maksudnya panjang lengkuk per 2 pi j. 2 pi j ni lilitan lah. Kan? 2 pi j ni lilitan. Sebab panjang lengkuk ni adik-beradiknya lilitan lah kira. Okey. Kalau luas sektor ni luas. Jadi dia guna formula luas. Sama dengan sudut per 360 darjah, sudut per 360 darjah. Sebab sudut kan, sudut ni satu bulatan 360 darjah. Ini awak kena tahulah, satu bulatan adalah 360 darjah. Okey, jadi dalam periksa, dia akan bagi formula macam ni tau. Formula dalam bentuk pecahan macam ni. Dalam periksa. Tapi saya sebenarnya, saya lebih suka awak guna formula yang saya akan tunjuk. Maknanya kita ubah formula tu siap-siap. Okey, so yang ubah tu saya akan tunjuk kat sebelah ni. Okey, kenapa saya refresh balik? Sebab soalan yang saya kata tahap 5 ni, kita akan guna aplikasi formula yang ni. Formula yang ni. Okey, so saya ubah kat sebelah ni. Panjang lengkuk saya buat PL So faham-faham lah. PL, panjang lengkuk. Okey, panjang lengkuk saya tulis balik per 2 pi j. Yalah, sebab lengkuk berkaitan dengan lilitan. Lilitan 2 pi j formula dia. Ingat, lilitan 2 pi j, lilitan 2 pi j. Okey, theta tu sudut lah. Sudut tengoklah sudut dia. Kalau dia minta sektor apa? Dia minta panjang lengkuk minor, jadi sudutnya yang inilah. Sudut yang tu lah. Kalau dia minta yang major, sudutnya yang kat luar tu. Jadi kena pandai lah. Jangan dapat soalan tu terus nak jawab. Kena tengok betul-betul. Okey, lepas tu cara nak jawabnya, sebab bila pecahan macam ni, kita punya mindset susah. Nampak pecahan je, mindset kita mesti nak cakap susah. Jadi kita cuba elakkan pecahan. Jadi maknanya formula tu kita ubah siap-siap. Okey, jadi maksudnya sekarang ni 2 pi j ni, kali hijau 2 pi j ni saya pindahkan ke sebelah. Itu yang awak belajar minggu lepas tu lah. Maknanya 2 pi j tu pindahkan ke sebelah. Alasannya kerana kita nak elakkan pecahan. Okey, so dia bila kita pindahkan ke sebelah, dia akan jadi macam ni. PL sama dengan theta per 360. Okey, ni kan bahagi. Pecahan adalah bahagi kan. Per ni adalah bahagi. So pergi sebelah, dia jadi darab. Darab 2 pi j. Okey. Jadi bila soalan minta panjang lengkuk ataupun panjang lengkuk minor ataupun panjang lengkuk major, so awak just guna formula ni lah. Kenapa pula ni? Okey, kita guna formula ni je lah. Ni. Kita ingat yang ni. Maknanya panjang lengkuk sama dengan theta per, kenapa pula ni ya Allah? Theta per 360 darjah darab 2 pi j. Okey, kalau macam ni,
Yang ni yang saya tanda right banyak sangat kat tepi ni, lebih senang kita nak hafal berbanding pecahan tadi. Maknanya panjang lengkuk adalah sama dengan theta per 360 darab 2 pi j. Ya, saya colorkan kat sini. Saya highlightkan. So awak boleh salinlah formula ni yang dah diubah suai ni. Awak boleh salin sebab kita akan gunakan aplikasi ni dalam soalan seterusnya selepas ini. Okey, panjang lengkuk sama dengan theta per 360 darjah darab 2 pi j. Okey, pi itu pun minggu lepas banyak yang tanya, cikgu pi, cikgu Romi tu dia guna 3.142. Itu bebas. Kalau dia tak cakap, bebas pada kita nak guna yang mana. Kalau dia cakap, kita ikutlah. Sama, kalau bebas, sebenarnya awak boleh guna 22/7 pun tak ada masalah. Cikgu Romi dia tak guna 22/7. Kalau bebas, kes bebas. Sebab kalau dia guna 22/7, dia berbentuk pecahan. Bila berbentuk pecahan, awak selalu melakukan kesilapan. Jadi sebab tu dia guna 3.142. Mesti 3.142. Memang kena ambil yang itu ya. Jadi saya tulis kat sini sebab ada pelajar tanya, pi itu berapa cikgu? Mesti dia tak tengok video saya Pi adalah 3.142 atau 22/7. Kalau dia tak mention, dia tak bagi tahu sila guna pi apa, pilihlah mana satu yang awak suka. Ada orang dia suka pecahan sebab nampak simple. Kan satu nombor macam tu. Ada orang dia suka perpuluhan, terpulang. Bebas. Tapi kalau dia kata guna 22/7, gunalah 22/7. Jangan guna yang lain. Kalau memang akan salah. Okey, ni panjang lengkuk. So kita pergi modifikasi ya. Yang rumus tu, yang panjang lengkuk tu, kalau terbalik, terbalik maksudnya? 2 pi j darab theta per 360 darjah. Boleh, tak ada masalah. Okey. Ni Okey, saya buat color merah sini, tak ada masalah. 2 pi j darab pi per 360. Boleh, tak ada masalah. Betul juga. Ni betul. Jangan terbalik macam ni. 2 pi j darab 360 per theta. Ni kan nampak terbalik ni kan. Ni memang salah lah. Ni memang salah. Macam tu. Okey. So kalau terbalik setakat. Ya. Ada satu soalan Cikgu Romi tu, dia ambil sampai 4.0.3333. Tapi soalan lain dia ambil sampai 2 tempat perpuluhan je. Tapi sebab dia kata, sebab dia punya tu kena ambil 3 tempat perpuluhan. Tapi soalan lain dia ambil 2 tempat perpuluhan je. Macam mana tu? Mungkin soalan yang dia pakai tu, memang dia minta berikan jawapan kepada 4 tempat perpuluhan. Mungkinlah. Mungkin macam tu. Sebab dia mengajar berdasarkan buku teks. Jadi mungkin dalam soalan, dia suruh budak tengok buku teks dulu. So mungkin soalan dalam buku teks tu minta kepada 4 tempat perpuluhan. Kalau soalan tak minta, memang kita bagi pada 2. 2 je 2 je. 3. Kan contohnya kan. Kalau dia tak minta, kita bagi 2 je. Tapi sebenarnya kalau afdol, memang kita bagi 4. Untuk yang kosong ni, afdol kita bagi 4. 4 tempat perpuluhan. Afdol tahu kan? Kalau perpuluhan biasa, contoh 21.13. Kalau perpuluhan biasa, cukuplah 2 tempat perpuluhan. Dia sebab dia ajar ni, sebab form 4 nanti awak kena buat macam ni. Kalau bermula dengan kosong, bila form 4 nanti, memang kena bagi pada 4 tempat perpuluhan. Tapi kalau ada nombor kat depan, cukup 2. Macam tu. Itu form 4 lah. Saya rasa mungkin dia nak biasakan diri untuk syllabus form 4 ataupun memang soalan dalam buku teks tu minta kepada 4 tempat perpuluhan. Sebab sekolah Cikgu Romi ni, sekolah perintis tau. Buku teks yang dia guna tu tak sama dengan awak guna. Dia buat dulu buku teks tu, awak punya tu dah edisi kedua tak silap saya. Maksudnya sebelum, kalau awak perasan soalan dalam buku teks dia tak sama video yang lama kalau video yang baru samalah. Yang mula-mula memang soalan dia tak sama. Dia dah ubah suai lah. Maksudnya ada kelemahan buku teks yang lama tu, dia ubah suai, dapatlah buku teks yang awak guna sekarang. Sebab tu mungkin soalan dalam buku teks tu, ataupun dia nak biasakan yang supaya kita form 4 kita tak silap. Normally kalau form 4 kalau kosong point something memang kita bagi 4. Tapi kalau ada depan tu ada nombor, kita bagi 2 tempat perpuluhan sahaja. Boleh Faris? Boleh.
Okay, okay. Tapi macam mana pun mesti dua tempat perpuluhan. Tak kisahlah. Kalau tahap PT3 ni mesti bagi contoh 0.33 ataupun tadi 21.14 lah contohnya. Maknanya untuk tahap PT3 ni mesti ada dua. Bagi jawapan pada dua. Sebab kalau awak bagi kurang memang salah jawapan awak. Untuk tahap PT3. Tak kisahlah kalau nak guna yang macam Cikgu Romi pun betul, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak bagi minima lah, maknanya kalau setakat PT3, kita bagi dua je pun dah cukup. Tapi dua lah, kalau kurang memang salah. Contohnya awak bagi, sebab tahun lepas berlaku bagi 31.1. Padahal jalan kerja panjang memang betul yang kerja. Tapi kenapalah dia pergi bagi satu je, sepatutnya jawapannya 1-2. Tapi dia bagi satu je. Dia bagi macam ni, 72.1. Memang salah. Saya dah tanya Cikgu Kasih, sebab Cikgu Kasih menanda PT3 kan. So, memang salah. Dia mesti kalau PT3, mesti bagi dua tempat. Walaupun dia tak cakap. Mesti bagi dua. Tapi kalau kecuali dia cakap, kecuali dia kata bagi satu tempat perpuluhan, satulah ikutlah yang dia cakap tu. Kalau soalan bagi tahu, beri jawapan kepada satu tempat perpuluhan, ikut soalan. Tapi kalau soalan tak bagi tahu, memang kena letak dua. Paling sikit dua. Lebih tak ada masalah. Lebih tak ada masalah. Ya, selalu yang tak kurang masalah. Ya. Apa ni, apabila bagi jawapan 0.3333 tu, bila empat tempat perpuluhan jawapannya lain. Kalau dua tempat perpuluhan jawapannya lain juga. Jawapannya lari sikit kat belakang tu kan? Tak apa. Dia akan tengok. Skema akan tengok lah. Kalau 4 ambil yang tu, kalau 2 ambil yang tu. Tak ada masalah. Boleh. Dia memang kena tengok pada belakang dia. Tak ada masalah. Nanti kalau jumpa soalan macam tu, kita tengok lah. Tapi normally soalan PT3 dia tak confuse dari segi desimal kat belakang tu. Okay. Contohlah kan macam 0.3333. Kalau 4 jadi macam ni ke? Kan? Kalau 2 je jadi macam ni. So dua-dua betul lah. Tak ada masalah. Bergantung. Kalau bagi 4, mesti belakangnya 4 contohnya. Kalau bagi 2, mesti 3. Dia akan ikut apa yang awak bagi. Skema cikgu yang menanda tu nasib baik dia cikgu matematik. Jadi dia tahulah, maknanya kalau dia tengok jawapan awak lah betul yang mana. Macam tu. Skema dia ada banyak, dia bukannya satu. Atau. Bergantung pada jawapan pelajar. Akhirnya dia tulis macam tu. Okey. So kita pergi seterusnya Boleh Luar sektor. Okey, luar sektor LS LS kat bawah ni, LS, luar sektor. Okey, jadi macam saya katalah, kalau kita buat dalam bentuk pecahan, susah pada kita nak hafal. Jadi kita pindahkanlah ke sebelah macam ni. Ya, pindah je, bahagi, pindah jadi darab. Kan? So, theta per 360 darab pi J kuasa 2. Jadi ingat, luas sektor pakai formula luas. Luas pi J kuasa 2. Panjang lengkuk pakai formula lilitan. Jadi lilitan 2 pi J. Dalam periksa memang selalu tertukar antara luas dengan lilitan. Kadang-kadang saya rasa kesian sebab dekat belakang, maksudnya dia tersalah formula kat sini je. Kalau awak perasan, awak mungkin akan tersalah dekat sini. Awak mungkin tertukar dua ni. Yang kalau saya bulatkan colour orange ni jadi hati-hatilah kalau panjang lengkuk 2 pi J, kalau luas sektor pi J kuasa 2. Jadi awak boleh tulis balik. Yang ni awak boleh salin kalau awak belum salin lah. Luas sektor pi per 360 darjah darab pi J kuasa 2. Ni yang kedua. Macam tu. Okey. So salin dulu dan kita akan masuk contoh soalan yang tahap 5 sekejap lagi. Okey. Ada nak tanya lagi? Okay. Kalau yang ini memang tak bagi dalam peksa lah. Sebab tu saya suruh awak salin dan hafal lah kalau boleh ni. Dua formula yang awak ubah ni, yang awak modify ni, 1, 2 ni dia tak ada dalam peksa. Dalam peksa dia akan bagi dalam bentuk pecahan macam ni. Dalam peksa dia akan bagi bentuk pecahan macam ni. Okey. Sebab tu kalau awak boleh hafal lagi bagus lah. Okey. Dah saya teruskan. Aku tak sempat. Okey.
Saya teruskan yang ni. Okey, soalan bukan rutin Kalau tak jelas awak zoom awak punya handset Okey. Soalan bukan rutin ni, okey, macam minggu lepas dia bagi okey, saya buat kat sini. Contoh soalan minggu lepas Apa tadi formula kita? Panjang lengkuk sama dengan pi per 360 darab 2 pi j. Luas sektor sama dengan pi per 360 darjah darab pi j kuasa 2. Okey, jadi minggu lepas kita cari panjang lengkuk. Memang kita cari panjang lengkuk lah. Maknanya dia bagi sudut, dia bagi jari. Dia dah bagi siap-siap dah. Kita tinggal cari. Ni kan. Dia maksudnya minggu lepas tu dia bagi ni. Dia bagi siap-siap. Dia bagi sudut dan juga jari. Sama juga luas sektor. Dia dah bagi sudut, dia dah bagi jari. Luas sektor ni paling bahaya kalau soalan keluar sebab dia jari kuasa 2. Ada yang lupa letak kuasa 2. Memang bahaya Okey, jadi minggu lepas soalan direct, sangat direct. Itu hanyalah tahap 3 tahu, faham dan boleh jawab. Tahap 3, tahu, faham dan boleh jawab. Tahap 4 dia aplikasi sikit lah. Tapi yang ni dah pergi tahap 5 lah sebab dia melibatkan algebra. Okey, jadi sekarang ni minggu lepas soalan direct, tahap 4 ataupun tahap 3, masukkan je sudut, masukkan je jari. Dapatlah panjang lengkuk. Masukkan sudut, masukkan jari, dapatlah luas sektor. Tapi untuk minggu ni, dia terbalik. Dia dah bagi panjang lengkuk, kita kena cari sudut contohnya. Dia bagi panjang lengkuk, kita kena cari jari. Maknanya ada salah satu nilai, maknanya dia maksudnya dia bagi salah satu nilai kat sini. Kita kena cari. Macam tu. Itu yang soalan kata aplikasi formula lah. Maknanya kita kena dia nak tengok awak faham tak formula tu sebenarnya. Sebab tu saya minta awak boleh hafal lah. Tasmi. Okey, jadi maksudnya minggu ni dia bukan direct. Minggu lepas senang. Ada sudut, ada jari, masuk je dalam formula. Minggu ni lain. Minggu ni kita mungkin kena cari sudut, mungkin kita kena cari jari. Salah satulah. Okey, jadi saya teruskan dengan contoh yang pertama Contoh yang pertama untuk panjang lengkuk. Okey, jadi sebenarnya bila jawab soalan ni saya memang suka awak tulis dulu dia punya formula. Tulis 10 kali pun tak apa. Lama-lama memang awak boleh hafal. Tulis dulu formula dia. Okey. Pastikan formula yang betul ditulis, jangan formula salah pula. Okey, awak tulis panjang lengkuk kan. Betul, awak baru baca soalan. Okey, baca soalan. Kenapa cikgu tahu panjang lengkuk? Sebab cikgu tengok yang colour kuning ni, nampak ya? Colour kuning ni dia melibatkan ukur lilit. Jadi dia panjang lengkuk lah. Dekat luar kan, jadi dia panjang lengkuk. Okey. Jadi cikgu pun tulislah formula panjang lengkuk. Okey, sekarang soalan dia kira panjang jari. Jari tau. Soalan minggu lepas senang je panjang lengkuk. Sekarang jari. Kira panjang jari jika diberi panjang lengkuk ialah 27.5. Maknanya sekarang ni dia dah bagi jawapan panjang lengkuk tu. Dia dah bagi dekat sini. Dia dah bagi jawapan, dia suruh cari jari. Okey. Warna merah dia suruh cari jari. Tu. Sekarang ni kalau awak tengok tak apalah macam ni dia susun formulanya ke belakang, tak ada masalah. Okey, sekarang ni kalau awak tengok dia bagi panjang lengkuk. Yang colour kuning tu dia bagi, yang colour merah ni kita nak cari. Itulah soalan tahap 4. Kita pandai aplikasi formula. Okey. So kalau awak nak tengok macam ni pun boleh. Saya ikut macam ni terus senang. Okey. Jadi sekarang ni ini asal lah. Ini formula yang kita hafal asal. Tapi sekarang ni dia terbalikkan kalau awak perasan jalan kerja dia terbalikkan. Dia letak jari ni kat depan. Ni ini biru. Dia letak jari ni kat depan. Semua ni ni kan sama dengan panjang lengkuk. Ni panjang lengkuk. Dia letak kat depan sebab kita nak cari jari. Kan kita pernah belajar masa bab 3, apa yang kita nak tu duduk dekat depan. So tu dia aplikasi tu. Maknanya awak boleh aplikasikan bab lain ke dalam bab 3 ke dalam bab 5. Oh, kita dah bab 5 je. Bab 3 ke dalam bab 5. Jadi sebab tu awak siapa yang dapat tahap 5 tu maknanya dia mampu, saya nampak dia mampu aplikasikan bab, integrasikan bab.
tu ke dalam bab ni. Macam tu. Okay, so kita ikut jadi saya ubah sikit kat sini. Sebab sudut 360 darjah darab 2 pi j sama dengan panjang lengkuk. Jadi kita isi dulu maklumat yang ada. Okey, maklumat yang dia beri yang inilah 27.5 adalah panjang lengkuk. Isilah 27.5 kat sini. Ni kita masukkan sahaja ni. Nampak panjang lengkuk, masukkan. Okey. Lepas tu darab 2 pi. Okey, pi ni dia tak bagi tahu guna yang mana. So dia ambil pecahan. So kita gunalah pecahan. Okey, ni darab jari. Okey, sudut. Sudut tu tengok pada gambar rajah. Okey, gambar rajah tengok ukur lilit ni. Okey, ukur lilit ni dia memang sektor minor. Jadi sudut dia ni kan sekira panjang lengkuk minor jadi panjangnya minor, jadi sudutnya ambil yang minor lah. 75. Okey, sudut dia 75, siapa yang tak nampak? Alamak, ni pula. Sudutnya adalah 75. So ambil 75. Letak 75. Dekat sini kan sebenarnya sudut ni pun awak kena hati-hati tengok tau. Sebab kadang-kadang soalan perangkap. Dia perangkap lah. Maknanya dia kadang-kadang dia bagi sudut yang kat luar, kita main ambil kat luar. Padahal kita tengah cerita yang kat dalam ni. Contohnya dia tak bagi kat sini. Contohlah soalan dia tak bagi kat sini, dia bagi kat luar. Awak pun main ambil je kat luar. Contohnya kat luar ni berapa? Awak main ambil je. Sedangkan ukur lilit ni adalah ukur lilit sudut di dalam. Ukur lilit ni yang minor. Kalau minor ambil sudut minor. Ingat sampai bila-bila. Ingat sampai kiamat minor ambil sudut minor. Macam tu. Okey. So kita dah masukkan nilai. Ni tak boleh tengok, ni pun dah tak apa. Okey, kita masukkan nilai. Jadi saya highlightkan yang ni yang kita masuk. Yang biru ni kita masukkan nilai. Okey, sekarang bila masukkan nilai, inilah masanya untuk kita menguji kemahiran menggunakan kalkulator kita tu. Yang kena pula kalkulator tak bawa balik. Habislah. Okey, jadi selesaikan satu-satu. Okey, awak selesaikan dulu yang ada nombor ni. Okay, ni nampak tak? Saya gini kan. Saya maksudnya yang nombor tu selesaikan. Jadi awak tekanlah kalkulator sekarang. 75 ataupun awak nak darab. Terus macam 75 darab 2 darab 22. Selesaikan barisan atas dulu. Lepas tu nanti selesaikan barisan bawah pun boleh. Okey, macam ni dia soalan ni samalah. Dia selesaikan barisan atas dulu, lepas tu baru dia selesaikan bawah. So kalau ikutkan atas tu dapat ataupun dia maksudnya dia darab semua ni, maksudnya dia selesaikanlah atas, lepas tu dia selesaikan bawah. Last kali dah selesaikan, dia dapat jawapan ni. 55/42. Okey, awak selesaikan. Tak apa, boleh tekan kalkulator. Okey, ni maksudnya awak carilah nilai dan permudahkan. So awak dapatlah 55/42 J. Sama dengan 27.5. Dalam periksa tahun lepas cerita form 2 tahun lepas, saya mengajar 3 kelas tahun lepas. 3 ke? 3 kelas. Soalan ni rasa macam 2-3 orang je betul. Akhirnya pada waktu periksa akhirnya 2-3 orang je betul. Sebab apa? Dia tak pandai pula. Dia dah buat cantik cun kat sini. Ni dapat markah dah sebenarnya ni. Kalau ikutkan dah dapat dah K1 Tapi bila tang guna kalkulator tu dia berbelah bagi entah apa. Jadi kalkulator senang je awak kira satu-satu dulu kat atas ni. Kalau tak tahu kira lah satu-satu dulu kat atas ni. 75 darab 2 darab 22 dapat apa? 30/60 darab 7 dapat apa? Kan ni sama ni sama ni. Lepas tu nanti awak permudahkan. Last kali awak dapatlah ni 55/72. Kadang-kadang kalkulator pula tak pandai nak tekan Okey. So bila dah macam ni, dah 55/42 ni, kita kan nak cari jejari. So kita ingatlah bab 3. Cikgu kata kalau kita nak yang jejari tu apa kita buat? Apa kita buat pada orang yang kita tak suka? Orang pula Apa kita buat pada nombor yang kita tak suka tu? Kita halau dia ke belakang lah, kita buang dia. Kita buang daerah buang ni lalu pagar songsang. So nanti dia akan jadi apa? 27.5 darab 42 bahagi 55. Ya betul. Siapa tu? Dah dapat tahap 5 dah Okey. Macam tu.
Kenapa jadi terbalik cikgu? Ni kepada sesiapa yang tertinggal daripada bab 3 ya. Sebab bila lalu pagar songsang ni, dia terbalik. Darab jadi terbalik 42/55. So nanti dapatlah jejari tu. Iaitu jawapannya 21. Tak payah tulis unit. Tak payah tulis cm ke apa ke, tak payah. Saya tak galakkan lah. Saya dah cerita sebelum ni saya memang tak galakkan tulis unit. So dapat jawapan. Okey. Nak tanya soalan sebelum saya pergi luar sektor pula? Kiranya bab 3 tu sangat penting lah. Kan? Nampak tak kat sini? Bahawa bab 3 tu sangat penting rumus algebra tu. Algebra tu sendiri sangat penting. Jadi kalau awak tak faham algebra, awak akan sangkut bab 5, awak akan sangkut bab 6, awak akan sangkut segala-galanya lah. Jadi kalau boleh nak perkukuhkan, nak tuition ke, tuition yang bab 3 dulu. Sebab dia banyak. Bab 2, bab 3 memang penting Okey, jadi macam itulah dia algebra. Cuma yang ni lah, yang kalkulator ni yang saya paling risau. So awak boleh tekan kalkulator sekarang. Yalah, sebab kalau awak tekan sekarang tak dapat jawapan, awak boleh tanya saya. Kan? Kalau awak tekan dapat jawapan, maknanya okey lah. Sebab kalkulator, kalau kita buat terus macam 75, contoh kita buat kalkulator ni dia tak sama otak dia macam kita. Kalkulator tak ada otak, kita ada otak. Maksudnya dia tak boleh baca fikiran kita. Kita kadang-kadang kita masukkan 75/360, tapi kat kalkulator tu awak buat 75/360. Lepas tu awak darab 2, lepas tu awak darab pula 22/7. Awak buat gitu je kan. Kenapa dah saya ingat ni? Nanti kalkulator tu baca 360 darab 2, dah lain. Kalkulator akan baca lain. Jadi kalau awak nak guna kalkulator, ni saya suggest lah pada orang yang tak nak buat satu-satu, tak nak ikut atas, tak nak buat bawah, awak boleh buat macam ni. Kalau pecahan, buat kurungan. 360. Buat kurungan. Ni selamat. Buat direct, tak apa. Darab, kurungan lagi. 22/7. Macam ni selamat. Kalau pecahan, buat kurungan. Yang ni selamat. Awak boleh terus kira tanpa kira atas dulu, bawah dulu, tak payah. Tapi awak buat kurungan. Untuk pecahan saja buat kurungan. Ni selamat. Ni dijamin selamat. Dunia akhiratnya. Okey. Jadi tak ada masalah yang ni mungkin tak ada masalah sebab dia very simple. Okey, cari jari. Kita tengok untuk luar sektor pula. Sebab saya nampak ada kuasa 2 kat sini. Ni luar sektor ni. Kuasa 2. Okey. Luar sektor. Macam biasalah formulanya formula asal usul formulanya luar sektor tu kat depan anak-anak, luar sektor tu kat depan. Ni kat depan ni. Tapi macam biasalah sebab kita nak cari apa? Nak cari jejari. Nak cari jejari soalan tak apa nampak. Sekejap saya tarik ke bawah sikit. Okey, kita nak cari jejari. So bila kita nak cari jejari, J kat depan. So bila J kat depan kita tukarlah. Kita tukar ni letak depan. Macam ni gitu. Tak depan. Darab pi J kuasa 2 ya. Jangan tertukar ni luar sektor. Kalau kita buat latihan sebulan sekali memang kita tak akan ingat. Ya. Cikgu macam nak ingat cikgu lah. Buat latihan sebulan sekali satu soalan pula tu. Memanglah ya. Memang tak ingat. Okey. Jadi kita tengok kat sini panjang jejari jika diberi luas sektor ialah 88. Diberi luas sektor luas sektor 88. Luas sektor disebut luas sektor. Luas tu luas lah yang kat dalam tu. Ni 88. Jadi masuk je lah dalam formula. Jadi masuklah. Nak masuk daripada depan pun tak apa. Maksudnya daripada sudut. Okey, kita nampak sudut ni dia dah bagi yang tak nampak boleh zoom lah. Sudut ni dia bagi 48 darjah. Soalan ni masih direct kalau ikut ni belum tahap 5 lagi. Dia sebab dia direct, maknanya sudut tu dia bagi juga. Ada setengah soalan sudut tu kita kena cari pula. Maksudnya mungkin dia bagi yang kat luar, lepas tu kita cari yang kat dalam, macam tu. InsyaAllah soalan tu akan diberi nanti. Soalan yang untuk kelas semasa online ni, kelas online ni kita pergi pada soalan yang basic lah. Paling tinggi pun tahap 5. Itu pun mungkin tak sampai. Kita paling tinggi pun tahap 4. Maknanya soalan basic. Janji awak faham konsep, okeylah. Untuk kalau kita nak buat soalan yang bombastik tu, mungkin
Saya takut awak jadi stres pula kat rumah tu. Jadi kita bagi soalan yang simple dululah. Okey. Jadi masukkan sudut 48 per 360 ya. Darab. Okey, darab pi. Pi ni macam biasalah. Soalan ni dia suka guna sebab dia tak cakap kan. Dia tak cakap, kita bebas lah. Suka hati kita lah nak guna apa kan. Dia suka guna pecahan sebab pecahan tu nombornya satu kan, nombor bulat. Kalau perpuluhan tu nombornya banyak sangat, serabut. Ada orang macam tu. Okay, so J kuasa 2. J kuasa 2 sama dengan 88. Okay, so saya tarik kat sini. Untuk tengok. Kat sini awak masuk je lah kan, dah blur-blur sangat pun masuk. Masuk je dah dapat markah lah sebenarnya. Tak buat apa-apa lagi, baru masukkan, dapat markah. Daripada kita tak jawab langsung. Okay. Jadi bila kita masuk ni, nak guna kalkulator ni macam biasalah, awak boleh buat atas darab atas, atas darab atas, bawah darab bawah. Macam tu kan. Awak boleh buat macam tu ataupun awak boleh tekan kalkulator sebelah ni. Ni, cara tekan kalkulator. Tekan kalkulator. Kalkulator ni, bayangkan ini kalkulator tekan kalkulator, kena ada kurungan. 48 per 360. Okey, darab 22 per 7. Mesti ada kurungan kalau pecahan. Pun boleh. Maknanya tekan kalkulator direct terus. Satu-satu. Pun boleh. Nanti awak dapatlah jawapan dia. Cuma kat sini cikgu nampak ni, markah cikgu tak dapat K1 lagi ni. Ada sesiapa perasan kenapa cikgu tak dapat K1? Tak perasan? Kena ada sudut ni berlaku tahun lepas ni. Dah betul lah. Maksudnya betul semua dengan jawapan betul sekali, tapi sudut pula tak tulis, Masya Allah ya. Bila saya tanya memang tak boleh, memang tak diterima. Ya, jadi hati-hati ya, menjawab tu hati-hati. Matematik ni bukan semata-mata perlukan kepandaian pun ya, sebenarnya dia perlukan seorang yang teliti, cermat. Macam tu. Okey, jadi sudut mesti ada degree macam tu. Kena ada. Okay, kalau awak tengok awak buat ada tak? Okay, so sekarang kita tengok bila dia guna kalkulator last kali, dia dapat macam tu. 44 per 105. J kuasa 2 sama dengan 88. Bila tekan kalkulator dapat macam ni lah. Siapa yang tak dapat tu boleh praktis sebab dah lama tak tekan kalkulator ya, lama-lama pun lupa. Okay, jadi macam biasa ya. Kita nak J, kita sebenarnya nak J je, kita tak nak J kuasa 2 tu. Tapi macam mana pun, kita kena selesaikan dulu J kuasa 2 ni, kita tak boleh pisahkan dia lagi. Maknanya kita buang dululah, walaupun kita tak dapat lagi J sepenuhnya, tak dapat J sepenuhnya, tapi at least kita ada J kuasa 2. Jadi yang tak suka tu kita pindahkan ke sebelah lah. Pindahlah, kita buang dia, buang daerah ya, buang negeri. Buang. Okay, so kita dapatlah J kuasa 2 sama dengan macam biasalah 8 darab 105 bahagi 44. Okay, betul. Bagus. So kita dapatlah nanti jawapan. Okay, so 88 darab 105 per 44. So jawapan kalau ikut dia bagi 210 kat situ. 210. Okay, ada pelajar dia tinggal macam ni je. Punca dan kuasa. Kena punca Kuasa 2 tu pergi jadi sebelah punca kuasa. Yes. So kalau dah kuasai bab 3 tu memang seronoklah jawab kan. Yang tak kuasai lagi tu, kesian dia. 14.49. Nampak dia ambil jawapan 2 tempat perpuluhan. Normally macam tu. 2 kalau tak cukup salah. Okey, jadi kat sini soalan ni mungkin markah dia lebih sikit sebab dia ada kat sini. K1, N1. Berbanding soalan tadi lah. Okey, ingat kita J kuasa 2 sebab tahun lepas jumpa dia tinggal macam ni. Dia macam seronoknya dah dapat jawapan kan, lepas tu dia dah lupa dah. Dia lupa nak selesaikan sampai habis. Kuasa 2 pergi sebelah lalu pagar songsang, dia jadi punca kuasa. Nampak ni, punca kuasa. So tekan kalkulator dapat 14.49. Nak bagi lebih pun tak ada masalah. Tapi jangan kurang. Macam tu. Dapatlah jawapan. Buat hashtag. Kononnya. Okey, macam tu. Boleh faham? Ni baru cari jejari. Ni baru cari jejari tau. Ada soalan dia bagi jejari kena cari sudut pula. Betul-betul menguasai menguji algebra sebenarnya. Okey, tak apa. Kalau faham, ada 2 soalan cikgu dah resume tu awak. Kira untuk slide memang ada 1 slide je hari ni.
Satu slide ni je. Satu slide lagi untuk awak jawab. Kan? So, kalau faham, cuba jawab soalan nombor 1 dulu. Nombor 1 dulu nanti kita bincang. Okay, nombor 1 dulu. Nombor 1 dulu. Ni saya delete dulu kejap saya ubah sekejap. Saya larikan dia ke tepi sikit. Dah kenapa pula ni join-join ni. Macam mana nak delete benda ni Hayah. Kenapa pula ada ni? Terpis lah ni. Okay. Ni. Sekejap. Besarkan sikit. Saya rasa PKP ni kan, daripada tak pakai spek mata, boleh pakai spek mata sebab diorang ada online. Itu biasa. Kedai pula tak buka Okay. So cuba jawab soalan nombor 1 dulu. Nanti kita tengok jawapan awak betul ke salah. Okay, jawab dulu. Saya bagi masa 5 minit. Tengok sekejap. Cikgu. Dapat dah? 14. Okay, kita tengok betul ke tak nanti. Okay, tunggu kawan-kawan yang lain. Kalau macam dah siap nombor 1, nak buat nombor 2 pun tak ada masalah. Kita tunggu dulu pelajar yang lain. Boleh salin soalan. Kejap, saya nak tengok lah intai jap. Intai jap berapa orang lah. Berapa orang? 41, alhamdulillah. Okay. Patah balik. Okay. Jadi kita bincang. Okay. Ni nombor 1 formula dia yang tu. Irfan dapat Irfan. Nurin Azmina. Okay, saya bincang Boleh? Soalan nombor 1. Dah bersedia ke? Senyap je. Tengok sikit. Okay. Saya bincang boleh ke ni? Yuhu. Boleh. Saya takut tak ada orang je. Dia pasang-pasang Google Meet, lepas tu dia pergi tidur. Tu berlaku Okay. Panjang lengkuk 15 pula engkau, 11. Sudut 45. Jadi maklumat yang penting tu highlight ke garis ke tak masalah. So kita masukkanlah sudut sudut 45. Tak naklah, tak nampak lah warna biru, hitam.
Sudut 45 per 360. Pastikan ada ni. Siapa dia buat tak ada sudut ni memang salah. Pastikan biasakan. Betulkan yang biasa. Okay, so soalan ni tak bagi apa-apa tak bagi pi tu dia tak mention. So terpulang pada awak lah nak guna yang mana. Okay. 2 pi J. J, jangan tanya cikgu, J jari dia tak ada pun. Memanglah tak ada sebab dia suruh cari J jari ni. Ni kadang-kadang soalan tak baca betul-betul Cikgu dia tak bagi J jari, soalan salah. Memanglah dia tak bagi, dia suruh cari. So sama dengan panjang lengkuk 11. Panjang lengkuk 11. Okey. Panjang lengkuk 11. Jadi menggunakan kalkulator ajaib tu, okey, dapat berapa semua siapa yang dah siap tadi ni semua kira dapat berapa? 14 cm. 14 je? Tak ni, 14. yang ni. Oh, 11 per 14. 11 per 14. Darab jejari sama dengan 11. Okay, so nanti cari jejari je. Cari je. So jejari akan dapat 11 darab, terbalik pindah sebelah terbalik. 14 per 11. So jawapannya 14. Jangan tulis unit. Okay, dah siap. Macam tu. Okay, boleh soalan simple. Yang penting ni lah. Kalau awak tersalah pun tersalah dekat sini. So better dalam periksa, awak kira kali pertama, lepas awak kira lagi sekali. Kalau dapat jawapan yang sama dengan yang pertama, maknanya betul. Sebab kadang-kadang kali pertama kita nak cepat, kita terus salah. Okay. So jawapan dia 14, siapa dapat bagus, so boleh tanda lah. Tanda right. So kat sini K1. Sebenarnya memang soalan ni 3 markah pun. Macam ni pun dia memang 3 markah. So N1. Jawapan. K1, N1. 3 markah. Okay. Tapi kalau dia tak ada sudut, K kosong Hati-hati. Okay. Itu soalan panjang lengkuk. So kita tengok luas sektor. So theta per 360 darab luas sektor luas. Ingat. Luas formula dia apa ya? Oh, pi J kuasa 2 sama dengan luas sektor. Tulis. Dia macam ni tau. Nak buat soalan ni tak boleh tergopoh rapah. Macam terus nak letak nilai apa? Terus nak letak nilai luas sektor ni. Tak boleh, tak payah. Awak tulis dulu formula. Biasa tuliskan formula. Sebab kalau awak double check pun awak akan nampak kat mana awak silap. Sebab mungkin aku salah tulis formula sebenarnya. Okay, so dah tulis formula baru masukkan. Jangan tergopoh rapah terus nak masuk. Yang ni dia canggih sikit lah soalan ni. Dia bagi theta. Theta dia tak bagi. Jangan cakap soalan salah sebab memang dia nak theta ni. Nampak? Hitung nilai theta. Theta tu maksudnya sudut lah. Mungkin dia tak guna perkataan theta tapi dia guna perkataan sudut. Hitung nilai sudut. Tak kisahlah. Tapi awak tahu theta tu adalah sudut. Okay. So tak ada bagi juga pi. So saya ambil yang ni lah. Darab J kuasa 2. Okay. J kuasa 2 Jadi soalan ni dia bagi jejari. Dia mesti akan bagi salah satu. Kalau dia nak sudut, dia bagi jejari. Kalau dia nak jejari, dia bagi sudut. Macam tu. Dia salah satu. Okay, so jejari kuasa 2 ni yang kena hati-hati ni, jejari 12. 12. So 12 kuasa 2. Tak apalah, tulislah 12 kuasa 2. Okay, sama dengan LS. Luas sektor. Luas sektor ialah 18.48. Ini yang saya cakap salah ni sebab ada pelajar bila dia nampak kat belakang ni unit ni CM kuasa 2 ni, dia pergi buat macam ni. Saya pun tak tahulah masa saya mengajar dia tersampuk ke apa ke, dia pergi buat macam ni. Betul ke salah ni? Salah ya? Salah. Sebab saya dah kata unit tak penting, unit jangan tengok nombor je. So kalau nombor je yang ni lah. 18.48. Jangan pergi kuasa 2. Ingat, yang saya kata jangan tu nanti yang awak buat. Ingat ambil luas je. Luas je 18.48. Okay, so kita tengok macam mana kita nak selesaikan benda ni. Macam biasa. Apa dia? Maknanya kena ada unit ke? Tak payah ada unit. Ya, lebih selamat tak payah. Okay, lagi satu. Saya nak cakap macam ni ada pelajar dia memang pandai. 12 kuasa 2 ni dia tahu jawapannya berapa?
1/4, betul tak? Jangan tulis terus. Sebab apa? Nanti awak hilang markah jalan kerja. Bila kita masukkan satu-satu, jejari sudut. Tak kisahlah, luar sektor kan. Masukkan satu-satu, kita dapat K1. Kalau awak skip, awak buat terus 1/4, macam ni kan. Awak buat 1/4, awak dapat K0. Jadi awak sebenarnya kadang-kadang pelajar ni pandai, cuma teknik menjawab tu dia tak kuasai. Kalau awak perasan lah, macam tu. Kadang-kadang dia dapat 83, lagi 2 je markah dia nak dapat A. Tapi dia tak dapat A sebab apa? Dia tak kuasai teknik menjawab. Sebab tu bila nak dekat periksa, kita akan ada teknik menjawab soalan. Jadi saya bagi tahu awal-awal ni, so ingatlah sampai kiamat ya. Jadi macam tu. Awak jangan terus masuk. Saya tahu awak memang pandai. Kalau namanya pelajar Hishamuddin memang pandai. Okey, jadi masukkan ni. Sebab bila awak masukkan ke dalam formula, awak mengaplikasikan formula. So markah diberi di situ. Pelajar tahu mengaplikasi formula K1. Gitu. Okey, so selesaikan. Selesaikan ni. Dia rumit sikit lah. Okey, so macam biasa kita selesaikanlah yang kawasan ni tak boleh nak selesaikan lagi. So kita selesaikan yang ni dulu. Tekanlah kalkulator atas dengan atas, bawah tak ada apa-apa, 7/7 macam tu kan. Ataupun nak buat terus boleh 22/7, buat kurungan kan, 22/7 darab 12/2. So apa jawapan dia Faris? Yang untuk ni je. Faris? Is? Sekejap. Sekejap. Belum buat lagi ke? Tak buat lagi. Ingatkan buat. Buat. Boleh cik kira lah untuk awak. 168/7. 168/7. 168/7. Sekejap kita check betul tak? 3168/7. Wow. Okey, jangan takut nombor tu besar, jangan takut. Tu standard. Kita sekarang dah nak sekolah menengah bukan sekolah rendah. Jadi nombor besar tu tak ada masalah bagi kita. Okey, so sekarang ni kadang-kadang pelajar dia tak tahu asal usulnya awak tak dapat 3168/7, awak dapat macam gini. Betul tak awak dapat 452 gini. Betul tak? Betul. Jadi pandai tak nak tukar jadi ni? Sebab Pandai. tahun lepas yang jumpa memang tak pandai. Versi. Okey. Kita buat tambahan kat sini. Awak ambil CA. Sekejap. Sebenarnya tak payah tekan apa? Tekan je ABC tu banyak kali. Okey, kita buat lagi sekali. 20, sebab tahun lepas memang saya jumpa pelajar tu tidak tahu macam mana nak tukar kepada pecahan ni, pecahan apa awak panggil? Pecahan tak wajar kan? Okey. Okey, mungkin boleh tekan shift. A, B, C tu. Daripada sini akan jadi macam ni. Akan jadi pecahan tak wajar. Daripada pecahan nombor bercampur akan jadi pecahan tak wajar. Sebab tahun lepas saya jumpa memang pelajar tak pandai nak tukar. Sayang awak ada kalkulator yang sangat canggih tapi awak tak reti guna sebab awak kurang latihan. Senang je. Shift ABC nanti dapat. Ataupun awak tekan je ABC tu banyak kali dapat. Ini untuk kalkulator yang ni kalkulator yang 570. Ada kalkulator sekarang lagi canggih. Mungkin kalkulator sekarang dah tak payah tukar-tukar. Saya pun tak pasti So bergantung pada kalkulator awak lah. Kebanyakannya. Kalkulator ni makin lama dia makin canggih. Teknologi dia berkembang sangat pesat. Teknologi. Kalau kita lambat memang kita akan tertinggal. Okey, so sekarang macam mana nak buat ceritanya? Okey. Macam biasa ini dia dah jadi kawan. Macam J kuasa 2 tu. J kuasa 2 tu kan kita tak pisahkan dulu kan. Kita buang orang sebelah dia. Sama juga dengan sudut ni. Sebab sudut dengan 360 ni dia kawan, dia satu geng lah. Macam tadi J kuasa 2 satu geng. So sudut jejari, geng jejari. So sekarang sudut, geng sudut. So yang saya bulatkan warna kuning tu, you all jangan sentuh dulu. You all pindahkan siapa yang you all menyampah kat sini ya. Ni. Pindahkan. Maknanya semua ni pindahkan dulu. Pindahkan pecahan dulu. Sebab bila sampai kat sini, kebanyakan pelajar dia tak pandai nak buat.
Dia dah blur dah. Sudah cikgu mana? Dia pergi pindahkan entah apa-apa. Okey, buat step by step ya. Pindahkan yang ini dulu. Yang ni. Yang kat sebelah ni jangan kacau. Ni geng dia. Macam mana kita tiba-tiba kita pergi kacau geng? Mestilah marah kan? Macam tu lah. Salah. Okey, so sama dengan 18.48. Macam biasalah pindah, jadi terbalik lah. Terbalik je. Tak susah pun ya. Terbalik. Pindah lalu pagar songsang ni pagar songsang, dia akan jadi terbalik. 3168/7 darab kan, dia akan jadi terbalik. 7/3168. Terbalikkan je. Okey, dia adalah teori kenapa terbalik kan. Okey. Tapi kalau nak cerita balik tak habis ya. Tak habis bab kita. Okey, jadi pi per 360. Dah tinggal seorang dah. Cari kat sini. Cari nilai ni berapa. Awak memang senang ya. Awak ada kalkulator yang sangat canggih. Tekan je kalkulator, dapatlah jawapan ya. Kalau zaman dulu, sebab awak dah silibus baru kalau silibus dulu, masa saya ajar dulu, 2000 berapa saya ajar 2009, pelajar memang tak boleh guna kalkulator walaupun ada kalkulator canggih. Form 1, Form 2 tak dibenarkan guna kalkulator. Bayangkan macam ni seksanya belajar, soalan sama, soalan taklah sama sebab sekarang dah silibus baru. Maksudnya diorang belajar juga belakang ni. Cuba bayangkan. So berapa jawapan? 0.0408. Dia banyak betul kan? Dia akan dapat banyak. So jangan takut dapat pecahan banyak ke, dapat ni banyak ke. Saya kira jap, 3168. So dapat banyaknya. Tukar pun tak boleh. Boleh kalau awak tekan ABC. Okay, asal usul awak dapat macam ni. Ni ajarlah ya. Asal usul awak dapat 0.04 0833 sampai bila tak tahu. So kalau awak tekan ABC, tekan je ABC. Lepas dapat jawapan ni awak tekan ABC tu, awak akan dapat dalam bentuk pecahan. Better kita ambil pecahan, betul tak? Better ambil pecahan. So saya padam ni. Kita ambil pecahan. So kita dapat 49/1200. Boleh ya? Tapi kalau awak tak nak pecahan, nak jugalah letak apa? Letak 0.0408, cukuplah sampai 31 tu. Sebab ini dah 1, 2, 3, 4. Cukuplah. 4083. Kalau nak desimal, perpuluhan, awak boleh ambil ini je. Sampai sini je. 3 kat belakang tu tak payahlah. Sebab ini pun dah ada 4 angka bererti. Macam ni, kalau macam ni, awak tahu dia adalah 5 tempat perpuluhan. Betul tak? Waktu awak belajar rendah pula. Waktu awak sekolah rendah, awak belajar tempat perpuluhan. Okey, maksud macam ni 5 tempat perpuluhan. Tapi nanti bila awak masuk tingkatan 3, yang mana silibus tu patut tingkatan 4. Tapi dah sekarang dah baru tingkatan 3 lah. Okey, bila awak masuk tingkatan 3, kita ada 2 nama. Sama ada 5 tempat perpuluhan ataupun 4 angka bererti. Kenapa 4 angka bererti? Sebab ada 4 angka yang ada erti. Kosong ni kita tak kira. Maksudnya 5 tempat perpuluhan ataupun 4 angka bererti adalah benda yang sama. 4 angka bererti maknanya 4 angka yang bererti. Kosong tu tak kira. Macam tu. Jadi kalau ikutkan jawapan memang sampai 4 angka bererti. Okey. 21.12. 4 angka bererti. 1, 2, 3, 4. 4 angka bererti. Dan afdalnya kita bagi jawapan kepada 4 angka bererti. Bukan perpuluhan dah. Itu nanti bila awak masuk form 3 nanti awak akan belajar. Ya, form 3 nanti awak akan belajar benda ni. Seronok sebenarnya, tak susah pun ya. Kalau perpuluhan ni dia jadi confused, baik 4 angka bererti. Senang. 4 angka bererti 4 nombor. Tak kisahlah perpuluhan dia berapa pun. Macam tu. Okey, bebel lah pula. Okey, jadi sekarang ni tadi jawapan tadi, kalau nak perpuluhan boleh ambil macam tadi lah. Tapi kalau nak pecahan tekan ABC je ni. Tekan ABC simbol ni je. Nanti awak akan dapat 49/1200. So kita nak theta je. Ni kita dah boleh pisahkan dia. Kita nak theta ni je. Jadi apa kita buat benda ni? Kita pinggahlah ke sebelah. Ni kan bahagi lalu pagar songsang. Nanti jadi apa? Jadi darab. Jawapan Okey, darab 360 kan? Okey, jawapan ni berapa? 14.7. 14.7. Je. 14.7 Je, okey. Ada apa? Kalau sudut mesti ada apa? Kalau jejari tak kisahlah, tak nak bubuh CM ke, tak nak bubuh unit, tak apa. Jejari tak apa. Tapi kalau sudut memang jawapannya kena ada sudut ni.
Kalau tak ada ni memang kesilapan besar lah. Maknanya memang salah lah jawapan awak. Tapi cikgu, saya dah buat 14.7, penat saya kira cikgu. Dah lah ini je soalan yang saya betul. Contohnya. Kenapa cikgu tak bagi? Cikgu kesianlah kat saya. Tak, memang tak boleh. Memang syaratnya sudut mesti ada degree. Okey, lagi satu yang awak kena tahu. Ni saya bagi tahu ni advance punya syllabus lah. Sudut pertama memang apa benda saya buat ni? Sudut Sudut dia memang kena jawapan dia dalam degree lah. Ni kena ada degree. Satu lagi sudut tidak boleh lebih 2 tempat puluhan. Sudut mesti 2 tempat perpuluhan. Kalau kurang tak apa. Dia macam sudut ni bayangkan macam duit. Pernah tak awak pergi beli barang 1.594? Pernah tak? Tak pernah kan? Macam mana pun duit dia mesti jadi 1.59, RM1.59, 2 tempat perpuluhan. Jadi duit dengan sudut ni benda yang sama. So sudut dia paling maksimum 2 tempat perpuluhan. Bukan apa saya cakap ni, saya takut nanti saya bagi latihan, awak kira-kira, awak pun tulis semua. Dah Cikgu Suhaili yang mengajar sesat. Okey, contohnya lah kan awak dapat, contohlah 15.1763. Awak pergi bagi jawapan macam ni, memang confirm salah lah ya. Memang salah. Sebab sudut syarat dia mesti 2 tempat perpuluhan sahaja. Kurang macam ni tak ada masalah. Ya, kurang tak ada masalah. Tapi kalau lebih memang bermasalah. Sebab sudut dia macam duit. Sudut dia macam duit. Dia 2 tempat perpuluhan sahaja. So kalau 2 tempat perpuluhan daripada sini contoh ni dia akan jadi berapa ni? Satu berapa? 1.7 ke atau 8? 1.8 ya. Ni contoh lain lah, ni contoh lain. Macam tu. Ya, sudut sudut mesti 2 tempat perpuluhan. Ini adalah syarat sudut. Ini syllabus advance lah. Mungkin awak belajar, tak tahulah saya, tingkatan 4 ke apa ke kan. Tapi saya takutlah dalam PT3 ada jawapan yang lebih daripada ada jawapan awak tekan kalkulator dapat banyak, awak pun pergi tulis semua. Lepas tu pemeriksa pun salahkan. Lepas tu awak pun salahkan saya sebab tak bagi tahu. Tak nak macam tu kan. So saya bagi tahu awal lah. Sudut dia mesti paling maksimum 2 tempat perpuluhan. So sudut macam duit. Ya, sudut macam duit. Macam tu. Okey, boleh ya semua? So markah macam biasalah. Markah tadi kat mana dah kita dah campur dah ni. Markah tadi masukkan tadi je. Ambil biru lah. Markah K1 tadi. Masukkan tadi K1. Okey, lepas tu dia 3 markah je. Dia akan bagi kat sini. K2 kat sini. Okey. Yang ketiga adalah jawapan lah. N3. Ataupun N1 tak kisahlah ya. N3 ataupun N1. Kan confuse pula N3. Macam tu. Ya, dia akan bagi. So ni jawapan dia lah. Sudut. Sudut. So ingat. Okey, 2 contoh Satu contoh adalah mencari jejari. Tadi jejari. Dan satu contoh lagi adalah mencari sudut. Dan sudut adalah lebih rumit lah. Sudut adalah lebih rumit dan kebanyakan pelajar dia memang dia salah bukan sebab dia tak boleh buat tapi dia careless. Itu biasa dalam matematik. Ya. Sebab tu matematik dia punya grade tinggi nak dapat A tu 85. Sekarang lah, dulu 80 dah dapat A. Kadang-kadang tak dapat 85 ni sebab kesalahan-kesalahan yang simple lah, macam tak letak sudut, tak bagi 2 tempat perpuluhan, macam tu. Kesalahan yang simple kot sebab tu. Jadi kena hati-hati. Jadi orang yang dapat matematik A tu memang orang yang sangat teliti lah, orang yang berhati-hati. Okey, sebelum saya tamatkan kelas, so kiranya habislah hari ni. Dan habislah bab 5. Okey, sebelum saya tamatkan kelas, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada Okey, kalau tak ada, kita tengok jap. Okey, saya kita stop record dulu.